Assalamualaikum. Terima kasih kerana setia menonton kami di TV1. Apa kata anda luangkan hujung minggu anda di petang Sabtu ini untuk sama-sama menyaksikan majlis perasmian sambutan 50 tahun Fama atau Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan yang diadakan di Dataran Merdeka Kuala Lumpur bermula semalam hari ini dan juga esok. Hari ini berlangsungnya majlis perasmiannya yang dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Abdul Razak, juga turut dihadiri oleh isteri Perdana Menteri yang amat berbahagia Datin Paduka Seri Rosmah Mansor, juga turut dihadiri oleh Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Sabri Cik, juga turut dihadiri oleh Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Paduka Haji Badruddin, pengerusi Fama. Sedang berlangsung sekarang ataupun di belakang saya sekarang, Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Sabri Cik sedang memberikan ucapannya. Antara yang disampaikan dalam ucapannya adalah berkaitan bagaimana Fama selepas 50 tahun penubuhannya akan terus berbakti kepada rakyat dalam usaha untuk mendidik usahawan tani dan juga untuk memastikan agar inovasi pemasaran pertanian yang lebih aktif dan untuk 50 tahun akan datang akan terus berbakti kepada rakyat juga. Bercakap mengenai karnival sambutan 50 tahun Fama yang dilangsungkan di Dataran Merdeka, pelbagai aktiviti turut diadakan, antaranya trade fair dan karnival, penyampaian anugerah perdana yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebentar saja lagi, yang mana memberikan anugerah kepada 10 kategori usahawan terbaik yang bakal disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Juga sepanjang karnival ini berlangsung, terdapatnya pameran oleh badan korporat, agensi kerajaan dan juga agensi perusahaan kerajaan untuk sama-sama mempamerkan inovasi pertanian dan juga perniagaan yang telah dihasilkan. Malah terdapatnya juga Kingdom of Fruits dan juga pameran makanan dan juga pesta makanan turut diadakan bagi memberi peluang kepada pengunjung yang datang untuk merasai keunikan dan juga kelainan yang ada. Bukan sahaja menarik para pelancong dari dalam negara, malah turut menarik pelancong dari luar negara juga. Dan apa yang menariknya, sajian makanan popular meliputi 62 menu dari 13 buah negeri sepanjang karnival berlangsung. Itu antara yang menarik sepanjang karnival sambutan 50 tahun Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan ataupun Fama. Dan juga kalau kita bercakap mengenai Fama, sememangnya selepas 50 tahun penubuhannya, Fama terus mengorak langkah untuk memastikan agar usaha melahirkan mereka yang inovatif dalam bidang perniagaan pertanian akan terus dapat dilahirkan, dan juga untuk memastikan agar produk-produk pertanian ini dapat dipasarkan bukan sahaja di dalam negara, malah di luar negara. Di situ kita lihat pelbagai usahawan dari pelbagai negeri, ada dari negeri Sarawak, Melaka dan sebagainya, dari Semenanjung dan juga Sabah Sarawak, turut sama-sama memeriahkan. Lebih 50,000 pengunjung sama-sama memeriahkan karnival sambutan 50 tahun Fama di Dataran Merdeka hari ini, dan mereka sebenarnya beramai-ramai untuk sama-sama turut menyaksikan perasmian oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Di sini, di dewan yang disediakan ataupun di kemah yang disediakan ini, kalau kita lihat kalangan pengunjung juga khusyuk mendengar ucapan ataupun amanat yang sedang disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ahmad Sabri Cik, yang antara lain turut menyarankan agar para petani dan juga usahawan-usahawan tani ini terus memajukan produk pertanian mereka dan juga memikirkan alternatif baru bagi memasarkan produk-produk pertanian, bukan sahaja boleh dipasarkan di peringkat tempatan, namun boleh menembusi pasaran luar negara. Ini merupakan perkara yang terpenting yang akan ataupun yang telah disampaikan oleh beliau. Sebentar saja lagi kita bakal menyaksikan ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan amanat yang disampaikan kepada segala ataupun semua usahawan tani yang hadir di sini, dan juga kita juga bakal menyaksikan penyampaian hadiah bagi anugerah perdana yang bakal disampaikan oleh beliau sebentar tadi. Simbolik kepada logo 50 tahun Fama di hati rakyat sejak 1965 diilhamkan melalui aspirasi Fama yang bukan hanya melihat kepada 50 tahun usaha berbakti kepada rakyat, malah visi untuk meneruskan kecemerlangan dalam 50 tahun yang akan datang bagi terus berbakti kepada masyarakat, khususnya kepada usahawan tani. Di sini kemeriahannya jelas terasa dari pagi tadi, masyarakat ataupun mereka yang datang berkunjung ke sini sememangnya merasai pengalaman yang berbeza apabila turut melihat pelbagai inovasi produk pertanian turut dipamerkan, malah pameran makanan, jualan turut diadakan, dan hari ini, petang ini, mereka sama-sama menyaksikan dan juga menantikan ucapan dan amanat yang bakal disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Bagi anugerah usahawan perdana, usahawan Jaya Fama, mungkin saya boleh bacakan sedikit. Ada 10 kategori usahawan yang disediakan, antaranya usahawan Pasar Tani Jaya, usahawan Caravan Tani Jaya, usahawan Agrobazar, motosikal 3 roda Jaya, My Agrosis Jaya, sehinggalah kepada usahawan industri dan asas tani, dan juga anugerah tokoh yang bakal disampaikan sebentar saja lagi oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Itu dia, kalau kita saksikan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sudah pun dijemput ke atas pentas bagi menyampaikan
menyampaikan amanat dan ucapannya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Abdul Razak di majlis perasmian 50 tahun Fama untuk kita sama-sama menyaksikan ke manakah hala tuju Fama selepas 5 tahun berbakti kepada rakyat dan apakah lagi selepas ini. Baiklah, sama-sama kita saksikan amanat dan ucapan yang disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak di majlis perasmian sambutan 50 tahun Fama. Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Syabri Cik, Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani. Yang Berhormat Senator Tan Sri Abdul Zahar, Yang Ketua Dewan Negara. Yang Berhormat Timbalan-Timbalan Menteri Datuk Seri Tajuddin dan Tuan Nogeh. Yang Berhormat Menteri-Menteri, Yang Berhormat Tan Sri Alfred Jabu, Wakil-Wakil Kerajaan Negeri, yang berbahagia Tan Sri Datuk Paduka Badarudin bin Amiruddin, Pengurusi Fama, yang berbahagia Datuk Mat, Ketua Pengarah Fama, seterusnya Dev jemputan, dan yang kita raikan semua warga peladang, penternak nelayan, serta para usahawan tani dari seluruh negara. Alhamdulillah, kita dapat bersama-sama meraihkan satu detik yang cukup bermakna dalam perjuangan kita untuk terus membangun dan membela masyarakat luar bandar, khususnya warga tani kita, penternak nelayan yang rata-rata memerlukan dukungan dan sumbangan serta usaha-usaha yang boleh membawa pada transformasi dan melakar sejarah baru kepada sektor tradisional yang dulunya berkait rapat dengan unsur-unsur kemiskinan, ketidakmajuan, kemunduran, ketinggalan dan sebagainya. Tetapi hari ini sektor pertanian semakin moden, semakin dinamik, semakin progresif, hasil daripada perjuangan kerajaan yang ada pada hari ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam sidang Kemuncak ASEAN baru-baru ini, saya telah sebut bagaimana peristiwa tersebut menyentuh perasaan hati saya, mengendangkan bahawa ASEAN ditubuhkan pada tahun 1967 dengan deklarasi Bangkok yang telah ditandatangani oleh Allahyarham ayahanda saya. Pada sidang ASEAN baru-baru ini, dengan izin Allah, saya telah menandatangani dan mengisytiharkan ASEAN sebagai sebuah komuniti. Hari ini juga dengan izin Allah, Allahyarham menubuhkan Fama pada tanggal 30 September tahun 1965. Hari ini saya diberi penghormatan melancarkan ulang tahun ke-50 usia Fama yang begitu banyak jasanya kepada kita.
Memanglah fama ditubuhkan di mana dalam muatan video yang kita saksikan sebentar tadi sebagai satu badan untuk mengubah untuk nasib para petani kita. Para petani yang ditindas, para petani yang tidak mendapat pendapatan yang setimpal dengan curahan keringat mereka. Para petani pada ketika itu, pesawah-pesawah padi kita di negeri Kedah dikenali sebagai sistem padi kunca, di mana pesawah mendapatkan bekalan harian mereka secara hutang dan melunaskannya melalui penjualan padi. Kalau sistem padi kunca ini berterusan, maka tak mungkin generasi kedua dan ketiga hari ini boleh mengubah untuk nasib mereka. Keadaan ini menjadi lebih baik lagi apabila fama memainkan peranan. Harga padi pada masa itu saya difahamkan sekitar RM12.50 sepikul. Tetapi setelah fama ditubuhkan, harga ditetapkan oleh kerajaan pada harga padi naik sekali ganda lebih tinggi pada kadar RM25 sepikul. Inilah contoh bagaimana matlamat penubuhan fama telah membawa manfaat dan hasil yang cukup besar. Dan fama dalam tempoh 50 tahun ini telah berjalan begitu jauh sekali kepada keadaan hari ini di mana nama fama adalah begitu sinonim, amat tersohor di seluruh pelosok tanah air kita. Maka tidak hairanlah hari ini bila fama mengadakan majlis sambutannya dengan festival makanan yang disebutkan oleh Datuk Seri Sobri Cik tadi, yang terbesar pernah diadakan, maka sambutannya adalah amat luar biasa dan meriah sekali. Saya tidak perlu menghuraikan panjang lebar tentang perjalanan fama dan apa-apa yang nak dilakukan. Tan Sri Badarudin tadi, pengurusi fama, dengan penuh semangatnya. Sebab kalau sebagai pengurusi tetap UMNO, dia tak boleh cakap panjang-panjang. Sebagai pengurusi fama, jadi tuan rumah pada majlis ini, dia dapat pentas istimewa berucap sebagai pengurusi fama dengan gaya, dengan lenggok yang kita semua-semua amat senang hati sekali. Dan kejayaan fama ini saya lihat banyak. Dan insya-Allah sebagai Menteri Kewangan, saya tak pernah lupa untuk meluluskan pelbagai bantuan kewangan dan program supaya fama akan terus berkembang dan lebih maju jaya. Apa yang kita nak lihat supaya pak tani, nelayan dan penternak kita dapat harga yang setimpal, yang adil, yang melambangkan daya usaha dan titik peluh mereka. Kalaulah daripada RM10
janganlah hendaknya mereka dapat hanya RM1 ataupun RM2 sahaja. Dan orang di tempat lain dalam rantaian bekalan makanan dapat lebih daripada petani kita. Saya ingin melihat mereka mendapat pendapatan yang lebih besar. Daripada RM1 itu, mereka patut dapat RM4 ataupun RM5. Barulah sektor pertanian akan menjadi lebih moden, lebih dinamik. Dan sektor ini mesti diremajakan. Peremajaan sektor ini perlu kita lakukan. Saya amat tertarik hati dengan langkah Fama mengadakan kelab My Agrobiz yang pada mula pelancarannya hanya 1,500 orang sekitar, hari ini sudah mencecah 20,000 anak muda kita yang terlibat dalam sektor ini. Saya juga ingin melihat bahawa sektor pertanian ini, seperti mana yang pernah saya ungkapkan, lebih menghampiri pasaran global dan pasaran terbuka. Kita tak boleh jual hasil pertanian kita di tepi-tepi jalan yang kita saksikan selama ini. Kalau kawasan itu merupakan kawasan tanaman tembikai, maka jalan raya berhampiran dengan kawasan tersebut, kita lihat berderet-deret kedai menjual tembikai. Tetapi bila bab kata orang supply ataupun bekalan melebihi di satu tempat, maka harga pun jatuh pada tahap yang tidak memberi pulangan yang ekonomik kepada para petani kita. Begitu juga kalau durian yang kita jual, tetapi kerana pasarannya terhad waktu musim durian, ketika dulu 1 kilo RM1 saja yang dijual. Cuba bayangkan kalau petani penjual dapat RM1, berapa banyakkah yang petani akan perolehi. Semuanya ini selain daripada soal industri ini yang kita hendak industri ini maju lebih dinamik, mesti dipacu oleh produktiviti inovasi yang hanya akan berlaku kalau kita gunakan teknologi yang moden. Kalau kita gunakan amalan good practices yang terbaik, dan kalau kita dapat menguasai atau menghampiri pasaran global dan pasaran yang terbuka. Bagaimanakah ini patut kita lakukan? Banyak cara dan kaedahnya. Sebab itu saya menggalakkan penubuhan agrobazar di negeri China dan juga di Singapura. Saya juga minta supaya supermarket, hypermarket Lulu yang begitu established di Timur Tengah akan membuka cawangan-cawangan mereka di sini. Dan saya minta supaya pemilik supermarket, hypermarket Lulu ini mengambil barang-barang produk dari Malaysia, saya kata. Saya lulus cawangan mereka dibuka di sini dengan syarat mereka mengambil barang-barang produk petani-petani kita dan juga dari industri sektor agro makanan untuk diekspor ke Timur Tengah. Bila kita ekspor ke Timur Tengah, kita akan dapat harga yang jauh lebih tinggi lagi. Daripada kalau kita, bab kata Menteri Pertanian tadi, melonggok-longgokkannya di tepi jalan, tentu sekali kalau kita jual produk kita di Dubai umpamanya, di Jeddah dan sebagainya, sudah tentu harga jauh lebih tinggi daripada kalau kita jual di tepi jalan di Yan umpamanya. Berapa banyak kita boleh dapat? Tak banyak jawabnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian,
Pendek kata, kita mesti mempunyai perancangan yang bersifat global dan terbuka. Menguasai sebahagian daripada pasaran dunia, prasyarat untuk kita majukan sektor pertanian kita. Sebab itulah kerajaan hari ini mengambil pendekatan dengan global strategi kita, dengan ASEAN sebagai free trade area, dengan TPPA, dengan RCEP dan sebagainya, pelbagai perjanjian FTA. Kerana apa? Kerana kita mesti menjadi pelaku di peringkat global. Kita mesti bersaing dengan negara-negara yang lebih maju dan kita mesti berjaya dalam persaingan tersebut. Barulah kita akan jadi bangsa yang berjaya. Bangsa yang berjaya bukanlah bangsa yang hanya berjaya untuk mencapai kemerdekaan. Dan saya sedar bahawa kita berhimpun di dataran merdeka yang amat bersejarah ini. Bangsa yang merdeka dan berdaulat mestilah bangsa yang disegani dan dihormati di persada dunia dan antarabangsa. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, cukuplah itu. Perhimpunan Agung akan tiba dalam masa beberapa hari. Saya cuma hari ini nak umumkan beberapa perkara. Pertamanya, saya nak umumkan bahawa melihat pada kejayaan kita punya pesta makanan ini, Menteri Pertanian bisik kat saya, alangkah baik kalau kita jadikan ini sebagai acara tahunan. Setuju tuan-tuan? Kita jadikannya seminggu sebelum Perhimpunan Agung UMNO. Jadi insya-Allah, sebab kalau bab makan ni, orang Malaysia dia tak tolak bab makan. Sebab bila kita jumpa orang dah sampai ke rumah kita, kita selalu tanya dia bukan apa khabar tapi dah makan. Sebab tu kalau negara lain orang tidur waktu malam rasa lapar, di Malaysia lebih banyak orang kena penyakit kencing manis, darah tinggi. Sebab apa? Terlalu banyak lemak badan. Jadi Malaysia ni ada problem yang lain. Problem terlalu banyak makan, tapi dalam pada itu dia tak makan yang berzat. Ini saya nak katakan. Dia kena makan makanan yang berzat. Dia kena makan protein, umpamanya. Dia kurang makan karbo, makan protein. Supaya orang kita besar badannya. Macam di Turki saya pergi baru ini, semua yang pengawal-pengawal keselamatan saya besar badannya. Saya ingat orang Pahang besar, punya ada orang lagi besar daripada orang Pahang. Ini sebab mereka makan protein. Jadi ini semua kita bab ni kita cakap hari lain lah. Saya nak orang kita faham ni semua, ya. Jadi kita buat ni acara tahunan sebab pelancong-pelancong pun ramai datang. Yang kedua saya nak umumkan hari ini, pusat agro makanan ni, ibu pejabat farma yang baru kita luluskan di Kelana Jaya dengan peruntukan sebanyak 220 juta. Yang ketiga kita luluskan agro bazar online. Kita lancarkan hari ini. Kita gunakan teknologi internet. Kita jual kepada pasaran dunia melalui internet. Sudah tentu jauh lebih besar potensinya daripada kita jual di tepi-tepi jalan di berhampiran dengan kampung kita. Hari ini juga saya melancarkan franchise kopi Satu Malaysia yang merupakan kopi favorite, minuman favorite saya. Kalau mana-mana majlis pertanian, Kementerian Pertanian, saya selalu tanya, mana kopi Satu Malaysia? Ini kita nak galakkan orang muda kita, dapatkan franchise. Boleh buka kedai, kafe, boleh buka
caravan, boleh niaga dengan troli dan sebagainya. Jadi satu lagi avenue penjualan kepada anak-anak muda kita. Hari ini juga saya melancarkan Mosang Queen. Ini isteri saya dengan saya tak sabar-sabar nak tengok macam mana rasa Mosang Queen ini. Kalau dengar Tan Sri Bat dia hebat sangatlah Queen ni. Rasanya sedap. Bukanya susah tapi rasanya sedap. Okey. Apa lagi hari ini saya lancar? Hari ini microkredit. Jabatan Perdana Menteri UKAS unit unit kerjasama swasta awam meluluskan peruntukan sebanyak 50 juta sebagai pinjaman dengan kepada mereka yang nak buka perniagaan boleh tambah working capital dan juga untuk beli alatan. Jadi ini kita lancarkan pinjaman microkredit. Jadi hari ini banyak yang kita luluskan kerana kita tunggu 50 tahun. Banyak yang kita lulus hari ini. Lancarkan. Saya juga hari ini nak melahirkan penghargaan kepada Tan Sri Hanafiah Hussein, pengurusi pertama Fama yang ada bersama-sama kita. Dia ni orang tak makan tua. Tak tahu apa rahsianya. Dan terima kasih juga pada Tan Sri Anwar Musa, Datuk Sri Syaidan Kasim, bekas-bekas pengurusi Fama yang telah turut menyumbang kepada kejayaan Fama dan pada semua pihak yang bersama-sama telah membawa Fama kepada sebuah badan yang kita amat hormati pada hari ini. Mudah-mudahan 50 tahun akan datang lebih berjaya, lebih hebat Fama hendaknya. Mudah-mudahan insya-Allah. Dengan kata-kata demikian, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya dengan seketika melancarkan sambutan 50 tahun Fama dengan rasminya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri dan mohon untuk terus kekal berada di atas pentas untuk menyempurnakan gimik perasmian sambutan 50 tahun Fama. Majlis dengan ini menjemput Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Sabri Cik bersama Div-Div Kehormat yang lain ke atas pentas bersama-sama dengan Perdana Menteri untuk menyempurnakan perasmian ini. Ya, majlis dengan seketika juga menjemput Yang Amat Berbahagia Datin Seri, diiringi Yang Berhormat Menteri dan pengurusi Fama. Untuk bersama-sama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri melancarkan majlis sambutan 50 tahun Fama. Ya, hadirin yang kami muliakan, Yang Amat Berhormat Datuk Seri, dengan sukacitanya dijemput Yang Amat Berhormat meletakkan tangan di iPad yang disediakan secara simboliknya pelancaran sambutan Fama 50 tahun.
Begitulah dia ucapan yang disampaikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Abdul Razak dan juga gimik pelancaran bagi sambutan 50 tahun Fama yang baru saja dilancarkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Sebentar saja lagi Yang Berhormat Perdana Menteri akan menyampaikan anugerah usahawan perdana yang disampaikan kepada 10 kategori usahawan dalam pelbagai kategori seperti mana yang telah saya nyatakan tadi. Antaranya adalah anugerah usahawan Pasar Tani Jaya, usahawan Karavan Tani Jaya, usahawan Agrobazar Kedai Rakyat Jaya, usahawan motosikal 3 roda Jaya, usahawan GBBS, Kelab My Agrosis Jaya, usahawan ladang kontrak Jaya sehinggalah kepada anugerah tokoh bagi anugerah perdana yang mana memberikan anugerah kepada 10 anugerah usahawan yang telah pun dipilih daripada seluruh negara. Sekarang ini sedang berlangsung bagi anugerah usahawan Pasar Tani Jaya yang diberikan kepada Encik Sakimat bin Yatiman dari Selangor. Pengisian mengenai anugerah ini juga apa yang pentingnya adalah pemilihan para pemenang bagi anugerah ini ialah individu ataupun syarikat ataupun organisasi yang telah menunjukkan kesungguhan mereka bagi memastikan agar pemasaran pertanian dapat dipasarkan ke satu peringkat yang lebih tinggi, bukan hanya sekadar di peringkat tempatan ataupun di peringkat yang kecil pasarannya seperti mana yang diucapkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Hasrat bagi penubuhan Fama adalah untuk memastikan pemasaran pertanian itu berada pada satu tahap yang lebih tinggi, dan dalam ucapan beliau juga turut menyarankan agar pemasaran pertanian selepas ini boleh dibawa ke negara-negara Timur Tengah dan juga ke negara luar bagi menunjukkan kepada masyarakat luar bahawasanya produk pertanian dalam negara kita juga tidak kalah kepada produk-produk pertanian dari negara lain. Sekarang ini sedang berlangsung penyampaian anugerah bagi anugerah yang kedua iaitu usahawan Karavan Tani Jaya, dan selepas ini kita akan saksikan lagi beberapa anugerah lagi yang bakal disampaikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Oleh itu teruskan bersama dengan majlis sambutan 50 tahun Fama bersama kami di TV1. Kami saling membantu